Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan sambung sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey, kestabilan haiwan. Sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan bergerak dengan lebih lancar dan kerap dan cekap. Okey, kestabilan sesuatu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Okay, jika awak tengok gambar di atas ialah seekor buaya dengan kuda. Jadi, buaya dengan kuda dia ada titik keseimbangan yang berbeza. Okay, kalau buaya, titik keseimbangan dia ataupun pusat graviti dia lebih rendah. Okay, lebih rendah. Tapi kalau macam kuda, titik keseimbangan dia ataupun titik graviti dia lebih tinggi. Jadi, keadaan ini memberikan buaya dan kuda ni dia punya keseimbangan dia berbeza lah. Okay. Yang biasanya lebih rendah, keseimbangan dia lebih stabil. Kalau tinggi, keseimbangan dia macam kurang sikit. Contohnya macam ni lah. Macam kita manusia, ni X ni ialah titik keseimbangan. So, badan kita ni macam kat pusat kita tu sebenarnya ialah titik keseimbangan kita. Okay, center of mass. Okay, ini adalah titik keseimbangan. So, badan awak ni ditarik oleh daya graviti bumi. Daya graviti bumi akan tarik. So, titik keseimbangan ataupun pusat graviti itu merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan atau objek. So, titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan. Keseluruhan berat sistem sokongan untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okay, kalau pusat graviti, okay, macam cikgu cakap tadi, kalau pusat graviti yang lebih rendah, sebenarnya dia lebih stabil. Kalau yang haiwan yang ada pusat graviti yang tinggi, dia kurang stabil. Okay, contohnya macam ni, zirafah ni dia kurang stabil sebab masa dia berdiri sebenarnya, sebab pusat graviti dia tinggi. Berbanding dengan buaya ataupun kura-kura sebab pusat graviti dia rendah. Dia macam meniarap kan, dia merangkak ke meniarap ke dia lebih rendah, so dia lebih stabil. Macam inilah faktor yang mempengaruhi kestabilan. Kalau awak nak rasa awak lebih stabil, bawa kereta kan, awak beli kereta nak suruh kereta tu lebih stabil, tak mudah goyang. Okay, beli kereta yang rendah ataupun awak lowerkan kereta. Sebab kalau rendah, dia lebih stabil. So kereta awak tu tak mudah goyang. Kalau angin tiup pun tak terhuyung hayang kan. Berbeza kalau awak naik bas. Bas dia tinggi. So, kalau tinggi, pusat graviti dia lebih tinggi, so dia kurang stabil. Sebab tu awak akan rasa bergerak-gerak, goyang-goyang je kan kalau tiup angin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah luas tapak. Gini. Kalau mengangkang macam ni, okay, luas tapak dia lebih besar ni. Luas tapak dia lebih besar. Walaupun dia tinggi, ketinggian sama ni R dengan S. Okay, tapi R ni lebih stabil sebab dia lebih besar tapaknya. Contohnya macam gajah. Walaupun gajah tu besar, kan? Gajah besar dan tinggi, tapi dia lebih stabil sebab kaki dia tu, tapak dia luas. Okay? Yang ni S ni walaupun dia sama tinggi, tapi dia kurang stabil sebab luas tapak dia kecil. Luas tapak kecil. Dia dua benda kalau awak nak buat satu objek tu stabil. Okay? Nak buat kereta, nak design kereta, pastikan kereta tu rendah dan luas tapak dia besar. Pukullah tayar. Macam kita kebal. Kita kebal tayar dia besar. Lepas tu dia rendah. So dia lebih stabil gerak atas padang pasir. Okay, so ini adalah masalah lah. Tadi kita dah intro dengan zirafah. Zirafah dia tinggi. So dia tak stabil. Jadi bila dia nak minum air, tu masalah bagi dia. Susah dia nak minum air. Cuma nak minum air nanti jatuh terjelepuk. Jadi dia mengangkangkan kakinya supaya luas tapak dia tu besar. So bila luas tapak ni besar, ni luas ni besar, so dia lebih stabil lah, dia tak jatuh. Bolehlah dia minum air. Okay. Tindakan ini juga sebenarnya merendahkan pusat graviti dia lah. Okay, pusat graviti dia lebih rendah dengan melebarkan kakinya supaya luas dia lebih besar. Okay, dan mengelakkan dia daripada tumbang. Kesian zirafah kalau terbalik kan. Juga dengan kangaroo. Apa masalah dia? Kangaroo dia memang dia melompat. Tuan jadikan dia melompat. So bila dia lompat, dia guna kaki belakang ni untuk melompat. Jadi bila dia guna kaki belakang,
kaki depan dia memang dia tak guna untuk berdiri pun. Dia macam tak ada fungsi sangat kaki depan dia. Dia lebih banyak guna kaki belakang. Jadi kaki depan dia lebih kecil. Okay. Jadi keadaan ini menyebabkan kangaroo menjadi tidak stabil dan mudah tumbang. Dia akan mudah tumbang ke depan. Tapi macam mana dia tak tumbang? Kenapa? Sebab dia ada ekor. Ni ekor dia. So awak tengok ekor kangaroo dia lebih besar. Jadi ekor tu lah merupakan sokongan dia daripada tumbang. Apa yang dia buat? Ekor tu dijadikan sebagai tongkat untuk menambah luas tapak kangaroo tiga bergerak. So dia ada dua ni. Ekor dan kaki dia ni merupakan permukaan yang menampung dia daripada tumbang. So dia tak tumbang lah, dia tak jatuh.